Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada diri kita dan ahli keluarga kita semua dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita belajar tafsir Al-Quran, memberikan kepada kita kefahaman, memberikan kepada kita suka untuk kita mendekati ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan dia sebagai rutin bacaan dan amalan kepada kita setiap masa. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-54. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-74 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan yang nyata. Dalam pada itu kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami meteraikan atas hati orang yang melampaui batas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa para ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan ayat bima kadzabu bihi min qabl, yang bermaksud apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Menurut Ibn Katsir, perkataan mereka pada ayat ke-74 surah Yunus ini ditujukan kepada umat Rasul masing-masing. Ayat ini menceritakan keadaan mereka pada awal kehadiran utusan Allah sehingga akhir kehadiran Rasul tersebut di tengah masyarakat masing-masing. Manakala Al-Tabari memahami ayat tersebut sebagai umat sekalian Rasul itu terus-menerus mendustakan Rasul mereka sebagaimana dahulu umat Nabi Nuh mendustakan beliau. Al-Biqai dan Al-Baydawi pula berpandangan bahawa mereka mendustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka seperti mana keadaan umat sebelum yang turut sama melakukan perkara tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan, Al-Qadhi Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-74 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada umat selepas daripada umat Nabi Nuh rasul-rasul yang ramai bagi setiap umat mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan Nabi Lut. Rasul tersebut kemudiannya hadir di tengah masyarakat mereka dengan mukjizat yang dikurniakan Allah kepada para rasul tersebut. Namun kaum
tersebut tetap mendustakan risalah yang dibawa oleh para rasul tadi. Hal yang demikian terjadi kerana Allah telah menutup hati kaum tersebut kerana mereka melampaui batas dan mendustakan para rasul. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-74 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa selepas Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan beberapa rasul kepada kaum masing-masing. Seperti Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud dan Syuaib kepada penduduk Madian. Namun kaum tersebut semuanya turut bersikap seperti kaum Nabi Nuh yang mendustakan rasul yang diutuskan kepada mereka. Kebanyakan mereka tidak mahu beriman pada apa yang telah diingkari oleh datuk nenek moyang mereka dahulu. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menegaskan bahawa hasil dari perlakuan mereka yang melampaui batas dan di atas sunnatullah yang telah berlaku ke atas umat yang sebelumnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengunci hati kaum musyrikin daripada menerima cahaya hidayah dan makrifah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-74 surah Yunus ini menjelaskan bahawa ayat-ayat ini menceritakan kepada kita keadaan manusia yang hidup selepas berlakunya bah besar yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Hasil daripada hubungan lelaki dan perempuan yang selamat menaiki bahtera Nabi Nuh yang menghasilkan zuriat dan beranak pinak yang ramai sehingga membentuk masyarakat yang bersuku, berkabilah dan menjadi beberapa kaum. Kemudian Allah Subhanahu Taala mengutuskan rasul kepada setiap kaum tersebut. Namun kaum tersebut mengulangi kesalahan kaum Nabi Nuh yang mendustakan Nabi mereka. Sehingga kesemua kaum itu diazab dengan azab yang seksa di dunia. Hamka juga menyatakan bahawa pada setiap zaman dan rasul serta Nabi yang telah diutuskan semenjak dari zaman Nabi Nuh sehinggalah ke zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, kita dapat melihat manusia yang telah ditutup hati mereka dari menerima cahaya hidayah dan kebenaran yang berpunca daripada sikap mereka yang melampaui batas serta menolak kebenaran. Hamka turut mendatangkan satu cerita sebagai perumpamaan bagi kita, iaitu kisah bagaimana seorang mandur yang pada asalnya bersifat lemah lembut dan penuh belas kasihan. Pada suatu hari dia menyepak seorang kuli dan pada sepakan pertama dia merasakan rasa bersalah dan takut. Tetapi kemudian dia terus-menerus menyepak kuli tersebut sehingga menjadi kebiasaan dan hilang rasa bersalah. Atau bagaimana seseorang yang pertama kali membunuh, kemudian Allah SWT menutup hatinya kerana pembunuhan pertama tersebut. Sehingga apabila dia melihat terlibat sahaja dengan pertelingkahan, dia tidak takut lagi untuk mengeluarkan pisau dan menyakiti individu lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-74 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-74 surah Yunus ini menceritakan semula kepada kita keadaan sebahagian umat Nabi Nuh sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendustakan para rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Walaupun para nabi tersebut membawa penerangan yang jelas dan mukjizat yang hebat, orang musyrik tetap mendustakan kebenaran yang dibawa para rasul. Mereka terus-terusan menafikan hak dan menegakkan kebatilan kerana hati mereka yang keras dan hitam akibat penuh titik-titik dosa sehingga cahaya kebenaran tidak sampai ke hati mereka. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-74 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi maksiat dan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan timbul satu titik hitam pada hati kita. Sekiranya kita berterusan melakukan dosa dan maksiat, tidak kira sama ada dosa kecil, apatah lagi dosa besar, pasti akan memberi kesan kepada hati kita yang mengakibatkan hati menjadi keras dan sukar menerima nasihat serta beribadah. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang mengambil remeh dan enteng dalam menjauhi maksiat dan dosa. Tidak kurang juga yang tidak kisah melakukan dosa dan maksiat kerana mereka menyangka bahawa mereka sempat bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin
Wa inna minal majanati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amala thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Setiap umatku diberikan kemaafan melainkan golongan al-mujahirin. Sesungguhnya di antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah seorang lelaki itu melakukan perbuatan dosa pada satu malam, kemudian dia bangun pagi dalam keadaan Allah telah menutup keaibannya dirinya. Lalu dia menceritakan kepada orang lain dengan katanya, wahai si fulan, semalam aku telah melakukan perbuatan dosa itu dan ini. Sedangkan dia telah tidur dalam keadaan Allah menutup keaiban dirinya. Lalu dia bangun dan mendedahkan apa yang Allah tutupkan dari dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wal mujahiru alladhi azhara ma'siyatahu wa kashafa ma satarallahu alaihi fayuhaddisu bihi. Ibn Hajar al-Asqalani menerangkan maksud mujahirin pada hadis ini, iaitu al-mujahir adalah orang yang menzahirkan maksiat yang dilakukannya dan mendedahkan apa yang telah Allah sembunyikan serta menceritakan tentang maksiat yang dilakukannya itu. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la ja'ak biqaumin yuznibuna fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kamu semua tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan menghilangkan kamu, mematikan, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Dia akan mengampunkan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atuhu nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqala qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzukirallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah dipanggil ar-ran, yang Allah nyatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran, dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Sila pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-74 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah mengambil berat terhadap segala peringatan, suruhan dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wajib bagi kita untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke jalan kejahatan atau maksiat, kerana kesan daripada kejahatan dan maksiat tersebut bakal menyebabkan hati kita keras dan tertutup dari menerima nur hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, umat Islam hendaklah berusaha dengan sedaya upaya kemampuan diri untuk menghindari dari melakukan dosa dan maksiat. Ini kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kemudian apabila kita melakukan dosa, kita hendaklah bersegera memohon keampunan dan taubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.